Ni tak, semakin panjang umur, semakin kerap kita duduk depan televisyen untuk tengok wrestling dan sebagainya. Semakin panjang umur, lama-lama mata kita ni tak nampak. Bukan tak nampakkan apa dia. Habis masa kita dengan kerja sia-sia untuk dunia. Biarlah kita ni semakin kita tua, semakin rajin baca Quran. Sampai peringkat saya pernah sebut kan, orang yang dia semakin soleh dalam hidup dia, semakin dia berumur, semakin dia baca dan baca Al-Quran Karim, sehingga kan kita nampak tanda kesolehan yang ada pada diri dia. Orang macam ni, panjanglah umur panjang mana pun, kita akan rasa kehilangan dia bila dia dipanggil menghadap di hadapan Allah. Orang soleh, bila dia meninggal dunia, orang dunia ni akan terasa Allah sayunya. Macam kita kehilangan Allah yarham Tuanku Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Kita rasa sayu kita, sedih kita. Bila kita kehilangan Allah yarham Tuanku Datuk Dr. Harun Din, misal contohnya. Kita rasa Datuk Ishak Baharum, kita rasa. Kenapa dia kita rasa? Soleh dia. Orang-orang yang soleh ni, kalau dia meninggal dunia, dunia ni akan turut serta sayu dan sedih dengan amalan-amalan yang baik yang dilakukan waktu mana dia hidup dahulu. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. Alhamdulillah kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan dalam siri-siri kita membicarakan tentang mengenai perjalanan ke alam barzah, dan kita masih lagi di peringkat awal dalam membincangkan tentang umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam hidup kita ini. Apabila kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala modal perjalanan hidup kita ini, modal yang paling utama yang disebut dengan umur. Lalu kadang-kadang di kalangan kita ini terbayang-bayang di antara kita nak panjang umur ke ataupun kita mengharapkan kematian dalam hidup kita. Pertembungan sebegini sentiasa terjadi dalam pemikiran di kalangan kita. Apakah kita perlu untuk Allah panjangkan umur kita, ataupun kitanya mengharapkan supaya Allah matikan kita di saat-saat mana kita berhadapan dengan berbagai musibah dalam hidup. Malam ini insya-Allah kita akan berbicara tentang tajuk inilah. Tajuk di antara kita nak jaga yang namakan dengan umur kita supaya Allah panjangkan umur. Dalam Islam ni diajar bagaimana pada diri seseorang tersebut. Sama ada nak kita dipanjangkan umur pada diri kita, ataupun Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk dipanggil menghadap di hadapan dia, lebih utama dalam kehidupan kita ni. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, tatkala mana kita sebut tentang umur ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang kelebihan kitanya dipanjangkan umur itu. Keutamaan panjang umur dalam ketaatan pada Allah lebih utama dalam hidup kita dibandingkan dengan kita panjang umur tiba-tiba melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni dalam hidup kita ni, apabila satu ketika di waktu mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibenarkan dalam syarak supaya kita baca doa tertentu. Insya-Allah kita akan sebut sebentar lagi dalam doa ini. Tapi kali ini saya nak sebut berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui asar-asar dan juga pandangan para alim ulama, disebut bahawa dalam hidup kita ni panjang umur itu menjadi satu keutamaan dalam hidup orang mukmin. Berdasar pada beberapa perkara yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi, daripada Abu Bakrah meriwayatkan bahawa seorang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di atas dunia ini?" Ditanya oleh sahabat, tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa sebenarnya orang yang paling baik di atas dunia ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Orang yang panjang umur dia dan baik amalnya." Rasulullah sebut demikian. Orang yang paling baik di atas dunia ni, semakin panjang umur dia, semakin Allah jadikan pada diri dia kesolehan itu terjadi dalam hidup dia. Dia semakin nak jaga amalan-amalan.
Itu kaedah lah dalam hidup kita orang mukmin ini. Jangan kita ni semakin panjang umur kita, semakin lama kita hidup, menyebabkan kita ni semakin hidup jauh daripada Allah. Jangan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar pada diri kita, biar umur kita ni lagi panjang umur kita, lagi soleh amalan kita, lagi cantik amalan-amalan yang kita kerjakan. Lalu lelaki itu tanya lagi Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, siapa yang paling buruk atas dunia ini ya Rasulullah? Orang yang buruk pula bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, orang yang panjang umur dia dan buruk amalnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, yang disahihkan oleh Al-Hakim, cerita tentang keadaan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya dua kelompok manusia, satu kelompok yang Allah panjangkan umur dia, kemudian panjang umur dia, Rasulullah kata semakin panjang umur semakin soleh dan semakin soleh dalam hidup seorang ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Kita ni kena jadi begitulah. Lagi kita pencen, lagi kita ni semakin tua, semakin berumur dalam diri kita, semakin warak. Jangan kita hidup statik. Orang main di kalangan kita ni statik je dalam hidup kita. Baca Quran sejak daripada muda sampai tua, inna a'tayna, inna anzalna dalam diri dia. Bukan begitu dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni semakin naik. Semakin kita berumur, semakin dekat dengan Allah. Semakin berumur, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara pada diri kita. Semakin dekat dengan kematian, semakin kita ni menjadi orang yang semakin terbaik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inilah sebaik-baik manusia. Ini sebaik-baik manusia. Kalau kamu nak jadikan dia ketua keluarga, dialah yang sebaik dia jadi ketua keluarga. Kalau nak jadikan dia pemimpin, dialah sebaik-baik pemimpin. Pemimpin ni biar kita nampak begitu pada diri kita. Orang yang semakin panjang umur, semakin soleh dia. Semakin panjang umur, semakin terbaik dia. Ini pemimpin yang patut menjadi pemimpin pada diri kita. Katakanlah dia ni muda lagi, tapi soleh dia tu, kebaikan dia tu, amalan-amalan yang dia buat itu soleh di kalangan kita ni, dia dah terbaik dah, layaklah untuk dia jadi pemimpin pada kita. Yang ni yang menyebabkan Rasulullah kata, orang yang terbaik, orang yang umur dia dipanjangkan oleh Allah, semakin cantik amalan dia. Manakala orang yang buruk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dia tanya, orang yang macam mana? Dia semakin panjang umur, semakin jauh dengan Allah. Ini dia semakin menurun. Ada orang semakin menegak dalam hidup dia. Ada orang yang semakin teruk. Semakin tua, semakin tak nak solat. Semakin tua, semakin dia buka aurat. Semakin tua, semakin dia mulut dia tak boleh nak jaga. Mulut dia ni suka mencarut, suka bercakap benda-benda yang kotor dan sebagainya. Ni tanda apa dia? Tanda dalam hidup dia, umur yang Allah jadikan pada dia semakin memburuk dan semakin memburuk. Jangan begitu. Kita dimulakan dengan hidup kita ni, semakin lama semakin soleh. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling baik di kalangan kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Kita ni biar kita ni berdoa, ya Allah, semakin aku ni panjang umur ya Allah, semakin solehlah aku ya Allah. Semakin panjangnya umur aku ni ya Allah, semakin dekatlah aku dengan kamu ya Allah. Jangan kita ni semakin panjang umur, orang Melayu kita sebut semakin panjang umur semakin menggatal. Semakin panjang umur semakin kita jauh dengan Allah. Semakin panjang umur semakin tak nampak kewarakan kita. Jangan demikian. Biar kita ni lagi panjang umur, lagi kita tinggalkan dunia. Lagi kita dekat dengan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita panjang umur, lagi panjang umur kita, lagi kita lagi jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita semakin buruk pribadi kita ini sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Ubadah ibn Samit meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertutur, mahukah kalian aku beritahu mengenai orang yang paling baik di antara kalian? Ubadah bin Samit disebut, Rasulullah pernah tanya, kamu nak tak kalau aku bagi tahu pada kamu orang yang paling terbaik di kalangan kamu?
Siapa orang paling terbaik di kalangan kalian? Lalu sahabat-sahabat sebut, tentulah ya Rasulullah, kami nak tahu siapa yang semakin panjang umur, semakin baik di kalangan orang yang paling baik di kalangan kami ni, kami nak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sebut, iaitu orang yang tetap dalam Islamnya dan paling panjang umurnya di antara kalian jika benar-benar dia dalam keadaan lurus dengan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Orang yang tetap dalam Islam, hidup dia istiqamah dengan Islam. Start daripada awal hidup dia dengan Islam, kemudian berterusan dengan Islam, panjang umur dia. Kemudian panjang umur dia di antara kalian, kemudian dia benar-benar lurus dalam agama. Maksudnya, bila panjang umur, maka dalam keadaan dia panjang umur tersebut, dia semakin baik dengan agama, semakin dia ni bertambah dan bertambah amalan-amalan salih dalam hidup dia. Dan kita pun nampak orang yang sebegini, lagi dia panjang umur dia, lagilah yang menyebabkan dia ni semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh nampak amalan-amalan yang mereka kerjakan ini. Auf ibn Malik berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah pernah sebut, setiap kali mana umur seorang Muslim itu panjang, pasti hal itu baik baginya. Rasulullah sebut demikian. Kalau ditanya, kita bincang tajuk pada malam ini ni, mana baik di antara kita umur panjang ke pendek umur? Kalau kamu Muslim, sebaiknya panjang umur. Kalau kamu tidak Muslim, kamu tidak percaya pada akhirat Allah dan sebagainya, lebih baik kamu pendek umur dibandingkan dengan panjangnya umur dalam keadaan yang taat dan panjangnya umur dalam keadaan buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam diajar, kalau kamu nak panjang umur boleh, dengan syarat apa dia? Semakin kamu panjang umur, semakin kamu soleh. Semakin kamu panjang umur, semakin kamu dekat dengan Allah. Ni tak, semakin panjang umur, semakin kerap kita duduk depan televisyen untuk tengok wrestling dan sebagainya. Semakin panjang umur, lama-lama mata kita ni tak nampak. Bukan tak nampakkan apa dia. Habis masa kita dengan kerja sia-sia untuk dunia. Biarlah kita ni semakin kita tua, semakin rajin baca Quran. Sampai peringkat saya pernah sebutkan, orang yang dia semakin soleh dalam hidup dia, semakin dia berumur, semakin dia baca Al-Quran Karim, sehingga kan kita nampak tanda kesolehan yang ada pada diri dia. Orang macam ni, panjanglah umur panjang mana pun, kita akan rasa kehilangan dia bila dia dipanggil menghadap di hadapan Allah. Orang soleh, bila dia meninggal dunia, orang dunia ni akan terasa Allah sayunya. Macam kita kehilangan Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Kita rasa sayu kita, sedih kita. Bila kita kehilangan Allah yarham Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din, misal contohnya, kita rasa. Datuk Ishaq Baharum, kita rasa. Kenapa dia kita rasa? Soleh dia. Orang-orang soleh ni, kalau dia meninggal dunia ni akan turut serta sayu dan sedih dengan amalan-amalan yang baik yang dilakukan waktu mana dia hidup dahulu. Tapi jangan sampai peringkat bila kita meninggal dunia, orang sebut, alhamdulillah mati juga dia ni. Lama dah berdoa nak suruh mati, tak mati-mati, lihat pula tu, orang sebut demikian. Ni punca apa dia? Punca kita tidak ada amalan yang salih. Amalan kita ni, Rasulullah sebut, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia, orang yang boleh bawa manfaat pada manusia yang lain. Ni orang yang terbaik. Kerana Allah jadikan umur dia dengan umur-umur yang Allah kurniakan dalam hidup dia tu, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan. Amalan apa? Ada jemaah yang akan tanya, amalan apa Ustaz yang perlu kita nak jaga sangat dengan umur kita? Saya sering kali sebut 3 je amalan yang besar, yang patut kita jaga sangat-sangat. Yang pertama, tolong jaga yang disebut dengan keyakinan kita dengan Islam. Jaga hidup kita ni, jangan bagi bergoyang dengan Islam. Jangan kita teragak-agak dengan Islam. Kerana ramai orang kita ni, dia teragak-agak. Saya ni boleh percaya ke dengan Islam, dia sebut demikian. Saya dalam bab ekonomi, saya tak boleh terima Islam. Saya dalam bab pendidikan, saya tak boleh terima Islam. Dia sebut demikian. Ada orang kita ni tak yakin dengan Islam. Padahal Rasulullah ajar, biar kita ni, lagi kita semakin berusia, semakin kuat keyakinan kita dengan Islam. Jangan bergoyang keyakinan kita dengan Islam ni. Ramai di kalangan kita dia teragak-agak dalam hidup dia, teragak-agak dengan Islam. Padahal Allah ajar pada kita, wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Pada kamu. Tuan-tuan kena ingat, dalam hidup saya dan hidup tuan-tuan ni, kita ni pula, bila kita semakin tua, semakin lemah badan kita. Badan kita ni jadi tak kuat. Bila badan kita tak kuat, kadang-kadang cara kita berfikir pun tak sekuat dengan waktu mana kita muda dahulu. Orang-orang tua, dia nak fikir mudah. Dia nak fikir tak nak dah, fikir letih-letih dan sebagainya. Lalu, waktu ni lah waktu yang paling senang untuk diserang oleh syaitan. Syaitan dia kata, kamu jangan percaya sepenuhnya dengan Islam. Kamu jangan yakin sepenuhnya dengan Islam. Padahal, bila sebut Islam, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam semua sekali. Jangan kita ambil separuh dan kita kufur separuh yang lain. Tak boleh demikian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah patut kamu beriman dengan separuh kitab dan kamu kufur separuh kitab yang lain? Allah tegur ahlul kitab. Jangan begitu. Orang Islam ni, bila kamu sebut Islam, kamu tak letak yang lain lagi dalam Islam. Dalam hidup kita ni, dalam hidup kita, keyakinan kita hanya dengan Islam. Jangan percaya dengan liberal. Jangan percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya dengan ism-ism yang sedang dimasukkan sekarang ini dalam masyarakat kita. Sehingga kan kita ni, ada di kalangan kita ni, pada diri dia letak bahawa Tuhan ni ada banyak pada mereka sebut. Kadang-kadang saya nak tegur jugalah ramai di kalangan kita ni, bila dia sebut doalah pada Tuhan masing-masing. Tak betul demikian. Jangan ajar pada kita ni sebut berdoa pada Tuhan masing-masing. Sebut berdoalah kepada Allah dalam hidup kita. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain ni, ilahun akhar, Tuhan-Tuhan yang lain ini, yang dicipta-cipta ni, semuanya satu bentuk penipuan dan kepalsuan. Semuanya menipu. Hanya ada di atas muka bumi ni, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu Islam diajar keyakinan biar kukuh dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita diajar supaya betulkan yang disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila panjang umur, tolong jaga ibadah. Ramai di kalangan kita lagi panjang umur, lagi cuai terhadap ibadah. Terus terang dalam hidup kita. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mendengar ini. Kita ni semakin kita ni lama solat, semakin khusyukkah? Ataupun semakin lama kita solat, semakin kita jauh daripada perasaan kekhusyukan kita pada Allah. Kita ni, semakin kita ni berusia, semakin rajinkah datang ke masjid? Ataupun semakin kita berusia, semakin kita nak semayang dekat rumah pada diri kita ni. Cuba kita tanya diri kita. Bila kita pergi ke masjid tu, semakin berebut sah yang pertama ke? Ataupun kita semakin berebut sah yang belakang? Senang nak balik ke rumah kita. Kalau kita ni, tak sepatutnya kita ni, semakin kita berusia, semakin soleh kita, semakin kita berumur pada diri kita, semakin ke depanlah kita. Semakin khusyuklah kita. Bila kita solat, nitih air mata. Tengah-tengah qiyam tu, kita rasa lazat bacaan yang dibaca oleh imam. Waktu mana kita sujud, basah tempat-tempat sujud. Pernah tak dalam hidup kita jadi demikian? Pada diri kita ni. Kalau kita boleh jadi demikian, tanda orang ni umur yang Allah bagi pada diri dia penuh dengan kebaikan-kebaikan. Orang ni selayaknya Allah panjangkan lagi umur dia. Tak menjadi beban. Tak jadi beban dalam hidup kita. Jangan jadi macam orang yang tak beriman pada Allah. Orang yang tak beriman pada Allah, panjang umur pun, semakin panjang umur, semakin buat maksiat. Semakin panjang umur, minum arak. Semakin panjang umur, semakin jauh daripada masjid. Jangan begitu dalam hidup kita. Kita kan, dah yang lain tak ada dah dalam diri kita. Kita tak perlu dah buat kerja. Kerja tak perlu dah kita nak lakukan dalam diri kita. Kita pun dah pencen dah. Untuk apa lagi kita nak dalam hidup kita ni? Pergilah masjid-masjid. Pergi dengar kuliah-kuliah. Mendengar majlis ilmu. Tambahkan lagi ilmu. Biar kita ni semakin tambah ilmu, semakin kita dekat. Kita rasa lazat dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada di kalangan makcik-makcik, pakcik-pakcik, kadang-kadang dia datang majlis ilmu, kadang-kadang dia tertidur dalam majlis ilmu. Saya nak sebut pada anak-anak, kalian lebih baik ayah-ayah kalian tertidur dalam majlis ilmu dibandingkan dengan ayah ibu kalian tertidur di atas tempat tidur di rumah masing-masing. Tertidur dalam majlis ilmu dapat pahala juga. Tapi jangan niat nak tidur, jangan. Tapi
dalam hidup kitanya, kita tertidur dalam keadaan ketaatan pada Allah itu jauh lebih baik daripada kita tertidur di saat mana kita menghabiskan masa-masa kita. Orang tanya, kamu buat apa sekarang? Tak ada buat apa-apa dah. Buat apa sekarang ni? Dah tak ada buat apa-apa ni? Dia jawab, buat dek je, dia sebut demikian. Ini perangai di kalangan sebahagian di kalangan kita. Jangan begitu. Yang kedua, tolong jaga apa dia? Jaga ibadah pada Allah. Saya bincang panjanglah dalam bab ibadah sebelum daripada ni. Saya sebut yang pertama kena jaga ibadah ni, jaga ibadah apa dia? Ibadah solat. Yang ni kena jaga sungguh-sungguh. Pastikan ayah dan ibu kita, semakin dia berusia dalam hidup dia, semakin jaga solat dia. Kerana ada PL, ada perangai. Orang kita ni semakin dia tua, semakin dia tak nak jaga solat. Jadi macam cuai. Solat dia jadi tak khusyuk. Yang kedua, dia jadi malas. Malas untuk nak solat. Yang ketiga, pada diri dia tersebut, malas untuk nak berjemaah, malas. Malas untuk nak solat pun malas. Yang ni yang bahaya. Biar kita ni fokus. Anak-anak ni, di kalangan anak-anak ni, tengok mak ayah kita ni. Lagi dia panjang umur dia tu, semakin dia dekat dengan Allah ke, semakin dia jauh dengan Allah. Biar kita ni memastikan dia. Abah, Umi, kita sebut. Ayah, kita sebut pada dia. Pastikan ayah, abi, umi, semua ni, pastikan lagi panjang umur, lagi dekat dengan Allah dalam bab solat. Solat yang pertama. Yang kedua, tolong jaga di kalangan kita ni dalam bab ibadah apa dia? Jaga yang namakan dengan pada diri masing-masing ni, jaga untuk bacaan Al-Quran Karim. Al-Quran. Mak ayah kita ni suruh dia rajin baca dengan Al-Quran. Baca Quran dengan Quran. Dalam rumah tu, jangan kita biarkan berlalu begitu saja dalam hidup kita tanpa membaca Al-Quran. Jangan. Masa-masa sebegini ni, masa semua keluarga kita berada kat rumah dan sebagainya, Quran mesti boleh baca. Saya tengok ramai kawan-kawan yang buat live di kalangan mereka tersebut, buat live ni untuk baca Quran dengan anak-anak, baca Quran dengan keluarga. Ini bagus dalam hidup kita. Jangan ada seorang pun yang mengikuti rancangan ini tak boleh baca Al-Quran Karim. Saya sentiasa sebut kat situ, pastikan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan carilah jalan-jalan untuk membaca Al-Quran. Sebab ramai sangat sekarang ni ada apps saya tengok untuk membaca Al-Quran. Saya tengok ada yang disebut dengan apa dia? Dengan belajar cara online. Dengan kita boleh hantar melalui WhatsApp dan sebagainya. Sekarang ada pula dengan teknik-teknik yang lain pula. Kita boleh baca Quran direct. Melalui handphone kita boleh baca dengan guru-guru kita. Dengan satu kelas kita boleh buat. Dengan app yang ada ni. Tuan-tuan bolehlah dalam hidup kita ni untuk tumpang belajar Al-Quran Karim dalam diri kita. Al-Quran yang kedua, mesti jaga. Yang ketiga, saya nak sebutnya apa dia? Di antaranya, tolong alihkan harta benda kita ini yang ada di atas dunia ni ke akhirat Allah sebelum daripada kita ni masuk dalam kubur seorang-seorang. Yang ni banyak kali juga saya sebut ni. Di mana-mana pun. Jangan simpan harta benda untuk dunia. Ayah-ayah kita bila panjang umur, mak kita panjang umur, bagi tahu pada dia terus. Mak ada tanah, ayah ada tanah. Tanah-tanah ni kita settlekan dulu untuk keluarga dan sebagainya. Lepas mana tu baki tu untuk bekalan mak dan juga ayah ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di kalangan kita ni biar. Tahu-tahu mak dia meninggal dunia. Ayah dia meninggal dunia. Masuk dalam kubur di saat mana harta benda tak selesai. Harta benda ni tertinggal di atas dunia. Bila tertinggal, anak-anak orang kelahi berebut. Berebut yang tu, berebut yang ni. Nak bahagian tu, nak bahagian yang depan, bahagian belakang dan sebagainya. Bila berebut ni, mak dan ayah yang masuk dalam kubur ni terseksa kerana apa dia? Kerana tak sempat nak alihkan harta ni ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur, biar kita ni jaga ibadah. Yang ni saya masukkan. Yang ketiga, panjangnya umur ni, semakin panjang umur, semakin jaga akhlak. Tolong jaga perangai. Perangai di kalangan kita ni. Biar cakap kita cakap semakin orang tengok cara kita bercakap. Tanda-tanda ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni, bila kita bermuamalah dengan orang pun orang tahu, ni aku sedang bermuamalah dengan ahli syurga ni. Ni jadi demikian. Kerana apa dia? Panjang umur kita tu orang tengok. Oh, solehnya dia. Dengan karangan-karangan kitabnya, dengan amalan-amalan hidupnya, kehidupan dia ni. Ni bila panjang-panjang umur sebegini, orang yang panjang, Allah jadikan panjang umur dia. Panjang sebegini, orang ni
perangai akhlak dia pun bagus, kata-kata dia pun lurus, kemudian tingkah laku dia pun terbaik, yang ni perlu dikekalkan dalam hidup mereka ni sendiri. Ramai lagi orang-orang alim di kalangan kita ni, dan kita pun tengok perangai-perangai mereka tersebut. Semakin mereka ni, semakin dalam hidup mereka tersebut panjang umur, semakin soleh dalam kehidupan mereka ini sendiri. Kita buat contoh Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang lah, di antara orang yang Allah panjangkan umur dia, alhamdulillah. Dan kita tumpang ilmu daripada dia banyak, daripada dia. Karang kitab-kitab yang banyak. Kemudian dalam masa yang sama pula, dia mengajar tak berhenti lagi. Daripada sejak dia muda sampai dia tua ni, tafsir Al-Quran, baca kitab dan sebagainya. Banyak ilmu yang kita boleh tumpang daripada mereka ni. Ramai lagi orang-orang soleh, orang alim, tok-tok guru yang berada di kampung. Yang ni tok guru yang kita nampak dalam masyarakat. Tok guru yang terlibat dengan politik Islam, yang dia faham bagaimana politik Islam. Ini contoh yang mudah dalam di kalangan kita. Ada juga orang yang Allah panjang umur, semakin panjang umur, orang semakin menyampah dengan dia. Kenapa? Kerana buruknya akhlak, tak adanya peribadi di kalangan mereka ini, menyebabkan mereka jauh daripada kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Talhah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih baik kedudukan di sisi Allah daripada seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya dalam Islam. Dengan panjangnya umur dalam Islam, banyaknya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin panjang umur dia, cakap tentang dunia tak banyak dah pada diri dia. Dia lebih suka dalam hidup dia bila panjang umur dia ni, semakin banyak dia puji Allah. Puji je Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah. Mulut dia ni sentiasa sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di bibir ni tak berhenti dengan alhamdulillah. Saya suka sebut demikian. Kalau tuan-tuan ajar pada diri kita, keluarga kita, biar kita ni sentiasa sebut alhamdulillah. Alhamdulillah manjang. Alhamdulillah, sehingga menjadi takjub pada malaikat-malaikat. Menjadi takjub pada para malaikat Allah dengan kalimah alhamdulillah yang keluar daripada bibir kita. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Dan dalam hadis Rasulullah sebut, ajaban li amril mu'min in amrahu lahu khair. Takjub para malaikat Allah dengan orang mukmin. Aku takjub dengan orang mukmin. In amrahu lahu khair. Semua yang berlaku dalam hidup dia ni baik. Elok je manjang. In asabatu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia kena musibah dalam hidup dia, dia sabar. Darra, dalam hidup dia perkara yang menyusahkan hidup dia, sabara fakana khairan lah. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in kana asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Orang ni kalau dia diberi kebaikan pada diri dia, dia akan syukur. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Walaysa zalika illa al-mu'min. Tak akan berlaku perkara demikian kecuali mesti dia ni orang mukmin. Orang mukmin je dalam hidup demikian. Orang mukmin ni orang yang dia syukur sepanjang masa. Panjang umur dia tu, dia sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tanya pada dia, pak cik, petua apa pak cik guna sampai umur sampai sebegini rupa? Dia jawab, alhamdulillah, Allah yang mengurniakan pada saya nikmat ini. Ada setengah orang, kalau kita tanya dia, petua apa yang biasa guna ni sampai panjang umur ni? Orang tanya pada dia umur dia sebut, saya minum air suam dalam hidup saya. Saya guna dengan apa dia? Dengan aloe vera. Saya guna dengan macam-macam gaya. Saya makan ubat herba ni. Saya macam ni nak memanjangkan umur. Bukan kerana yang demikian. Yang menyebabkan kamu dapat panjang umur ni, siapa yang bagi? Allah yang kurniakan pada seorang. Bila Allah kurniakan pada kita panjang umur, lalu dalam hidup kita ni, kitanya sentiasa memuji Allah. Puji Allah. Bukan sekadar puji Allah, mengagungkan Allah. Panjangnya umur, sentiasa sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Kemudian dalam masa yang sama, mentauhidkan Allah. Itu yang tiga benda yang saya sebut sebelum daripada. Mengesahkan Allah. Lagi kita semakin dekat nak mati, di antara benda yang kita akan lalui nanti, insya-Allah kita akan sebut. Apa dia? Syaitan yang akan ganggu. Syaitan kata jangan sebut la ilaha illallah. Jangan kamu balik kepada Allah. Lalu mulut kita ni sebutlah la ilaha illallah.
kita lawan. Tiap-tiap hari ni sentiasa sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulang dan ulang. Tak adalah zikir yang paling afdal atas dunia ni. Dia tanya, zikir apa yang paling afdal untuk kita yang mengingati Allah di atas muka bumi ni? Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini keutamaan panjangnya umur. Lalu boleh tak pada diri kita ni beberapa dalil-dalil yang saya sebut ni, dan kita tanya balik, ada tak boleh tak kita mengharapkan kematian? Boleh. Ulama-ulama jawab boleh. Dasar pada bila kita takut ditimpa dengan fitnah-fitnah. Bila kita diuji dengan ujian-ujian yang teruk dalam hidup kita ni, boleh juga kita minta mati. Lebih baik daripada mati daripada hidup. Bila berhadapan dengan fitnah. Pernah saya nak sebut tentang Thauban berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, aku memohon kepada kamu agar dapat mengerjakan berbagai kebaikan, meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang-orang mukmin, mencintai orang miskin. Seandainya kamu menghendaki fitnah bagi manusia, maka kembalilah aku kepada kamu tanpa terkena fitnah-fitnah tersebut. Ini pernah Rasulullah baca doa yang disebut oleh Thauban disebut, Rasulullah pernah baca doa minta mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dengan kematian. Doa Rasulullah apa dia? Ya Allah, aku memohon kepada kamu ya Allah. Ini cara agar dapat mengerjakan segala kebaikan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku mohon pada kamu nak suruh aku ni jadi mudah dalam nak melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Aku minta supaya mudah je untuk tak nak buat benda yang mungkar. Benda yang mungkar tu berpaling terus. Kemudian dan mencintai orang-orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa, seandainya kamu menghendaki fitnah bagi manusia itu ya Allah, maka kembalilah aku kepada kamu tanpa terkena dengan fitnah-fitnah itu. Fitnah-fitnah itu apa dia? Depan nanti insya-Allah kita akan sebut sikit lagi tentang fitnah-fitnah. Demikian juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah baca doa, pernah berkata, ya Allah, kekuatanku telah berkurang. Ini Sayyidina Umar sebut, badan aku ni kuat tak sama lagi dengan zaman-zaman muda dahulu. Kemudian usiaku pun telah semakin tua. Sayyidina Umar baca doa demikian. Usiaku semakin tua, sementara rakyat aku telah semakin ramai. Ini doa yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebut pada Allah, dalam hidup dia sedang melalui keadaan demikian. Oleh kerana itu, ya Allah, kembalilah aku kepada kamu tanpa disia-siakan dan dihinakan aku. Ini Sayyidina Umar sebut demikianlah. Kerana dia rasa beban dalam hidup dia ni semakin bertambah, semakin tambah. Tetapi kudrat semakin tak kuat. Tak sama dengan muda. Tapi di saat mana rakyat-rakyat semakin ramai. Rakyat-rakyat semakin ramai. Aku, ya Allah, baliklah pada kamu, ya Allah. Di saat mana aku ni tidak disia-siakan segala amalan-amalan aku dan aku tidak dihinakan di sisi kamu, ya Allah. Doa Sayyidina Umar Al-Khattab. Belum sampai hujung bulan, beliau meninggal dunia terus. Sayyidina Umar ni kalau kita baca dalam sirahnya, dia di antara orang yang kena bunuh pada disebut Abu Lu'lu'ah yang membunuh Sayyidina Umar. Bila saat mana fitnah-fitnah yang berlaku di kalangan yang disebut dengan di kalangan sahabat-sahabat ni semakin kuat, mereka ni dalam keadaan yang mereka semakin teruk ni, lalu Sayyidina Umar kata, aku tak makin kuat dah ya Allah nak melalui keadaan sedemikian rupa. Ini fitnah-fitnah. Depan nanti saya akan sebut fitnah apa yang menyebabkan pada diri kita ni boleh untuk kita baca doa demikian. Lebih lanjut disebut lagi hal itu dibaca. Al-Ulaim Al-Kindi berkata, saya pernah bersama Ubay Abbas Al-Ghifari berada di tempat yang tinggi. Lalu dia melihat satu kaum berlari menghindari penyakit taun. Pernah satu ketika Ulaim Al-Kindi ni dia tengok Ubay Al-Abbas Al-Ghifari berada di tempat yang tinggi, lalu melihat kaum berlari. Kerana lari itu, satu kaum tu lari takut daripada serangan virus taun di waktu tersebut. Lantas dia berkata, wahai penyakit taun, jemputlah aku bersama dengan kamu. Bila orang tengok orang lari itu, dia pun sebut, wahai penyakit taun, matikanlah aku
bawa ambil penyakit taun, virus taun tu, jemput aku sekali, biar aku mati bersama dengan kamu. Macam sekarang ni lah, wabak coronavirus ini, ataupun COVID-19 ini, COVID-19 ini, bila berlaku tersebut, ada orang alim yang dia baca doa demikian. Dia kata, wahai COVID-19, matikanlah aku dengan kematian kamu. Kita dengar kan, kita tengok dalam kes-kes yang berlaku ni, ada orang-orang yang alim, yang Allah panggil menghadap. Boleh jadi kerana doa-doa yang dibaca di kalangan mereka tu. Bila dia sebut saja begitu, dikatakan sebanyak 3 kali. Dia sebut tu sebanyak 3 kali. Ulaim Al-Kindi ni, bila dia duduk dengan Ubay Al-Ghifari ni, di tempat tinggi dia tengok orang lari kerana takut dengan taun yang berlaku ni. Lalu dia pun baca doa ini sebanyak 3 kali. Dia sebut, wahai penyakit taun, matikanlah saya bersama dengan kamu. Ulaim bertanya kepada dia, tanya pada Ubay Abbas Al-Ghifari, kenapa kamu baca doa demikian? Mengapa kamu sebut begitu? Bukankah Rasulullah telah bersabda? Katanya Ulaim Al-Kindi ni berkata, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, tidak sepatutnya salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, kerana pada saat kematian terputuslah semua amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tak patut di kalangan kalian ini minta supaya mati. Tak patut. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah yang lain. Rasulullah kata, kalaulah kamu minta mati juga, habislah amalan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Akan tapi jangan pula kalian lari ataupun menolak daripada kematian. Rasulullah dah pesan dah, jangan kamu lari daripada mati dan jangan kamu tolak mati. Bila sampai saatnya, apatah lagi sampai mencela kematian itu. Lalu Rasulullah kata, cela mati ni pun tak boleh. Cela mati ni pun dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Kemudian Ulaim, lebih lanjut Ulaim menceritakan bahawa Abu Abbas berkata, lalu Ulaim disebut Abu Abbas berkata, tidakkah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda? Mengapa yang dibaca doa yang begitu? Doa, wahai COVID-19, datanglah, tariklah nyawa aku, matilah aku bersama dengan kamu di saat mana kena penyakit yang virus sebegini. Kenapa baca doa ni? Boleh tak kita baca doa demikian? Lalu disebut, Rasulullah juga pernah bersabda, bersegeralah kalian pada kematian kerana 6 perkara. Rasulullah kata, kalau kamu diuji dengan fitnah 6 perkara ni, bolehlah kamu minta mati. Boleh dalam hidup kamu untuk kamu berlaku kematian pada kamu. Yang pertama, kerana kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang bodoh. Rasulullah kata, sebab yang pertama, kamu minta mati ni, bila pemimpin yang memimpin kamu tu orang-orang bodoh. Orang-orang yang kamu lantik dia, tengok-tengok, sijil palsu rupa-rupanya. Senang ceritanya. Nak sebutnya, tengok-tengok, pemimpin-pemimpin yang khianat. Pemimpin-pemimpin yang menipu. Pemimpin yang tak jaga kepentingan ummah. Tetapi pemimpin yang sibuk nak jaga kepentingan mereka itu sendiri. Puak-puak mereka ini sendiri. Ini pemimpin-pemimpin yang bodoh. Itu sebab yang pertama. Bila kamu dapat pemimpin yang bodoh, sijil palsu, pemimpin yang sijil palsu, menipu dan sebagainya, di waktu ini, kamu lebih baik kamu mati daripada kamu hidup dalam keadaan yang kamu dapat pemimpin yang membodohkan rakyat ini sendiri. Kemudian yang kedua, kerana banyaknya polis. Bila maksudnya banyaknya polis ni apa dia? Kerana banyaknya jenayah. Bila banyak jenayah, polis pun semakin kena bekerja keras. Menyebabkan di waktu ini jenayah tersebar di kalangan umat manusia. 2. Yang ketiga, kerana diperjualbelikan hukum agama. Sebab yang ketiga, kenapa kamu boleh minta mati ni? Bila hukum agama ni tak tahu dah. Orang dalam hidup dalam keadaan tak tahu halal haram. Orang tak kenal yang disebut dengan dosa pahala. Sibuk masing-masing fikir tentang nak jaga perut masing-masing. Agama ni, agama dijual beli begitu je. Orang tanya, apa hukum judi? Apa hukum yang disebut dengan arak? Dia pun jawab, judi kalau ada lesen haram, disebut demikian. Ni nak sebutnya gambaran pada mereka. Hukum agama diperjualbeli pada mereka sebut. Kemudian yang keempat, kerana diremehkan darah. Bunuh-membunuh terjadi. Pembunuhan, adik-beradik bunuh sama-sama adik-beradik. Darah ni
tak ada nilai lagi dalam hidup di kalangan mereka tersebut. Kemudian seterusnya, kerana diputuskan silaturrahim serta Al-Quran dijadikan sebagai seruling oleh sekelompok manusia, iaitu pada mereka mengumpulkan seorang untuk menyanyikan Al-Quran bagi mereka, padahal ia adalah orang yang paling sedikit pemahaman terhadap Al-Quran Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila di kalangan kamu menampilkan orang yang mula dalam keadaan yang memutuskan silaturahim, masing-masing sibuk dengan kehidupan dunia. Saya sebut banyak kali lah, ada hikmah kot Allah jadikan COVID-19 ini untuk kita cari balik adik-beradik kita. Kalau tak buat COVID-19 ini, boleh jadi kita ni sibuk lagi hidup kita. Bila berlaku COVID-19 ini, menyebabkan berlakunya tahanan terhad ni, baru seorang isteri perasan dia ada suami rupa-rupanya. Baru seorang suami perasan dia ada isteri dalam hidup dia. Baru dia perasan mak ayah, baru perasan dalam hidup masing-masing ada anak rupa-rupanya. Baru tahu. Baru sibuk berulang-alik ke dapur, kejap ke dapur, kejap ke tandas. Kejap rasa tak tahu nak buat apa dah. Kita tengok dalam yang tersebar dalam WhatsApp tu kan. Tidur bangun dia. Malam sudah dia. Tak tahu nak buat apa dah. Ni tambah pula 14 hari. Sampai 14 hari bulan April. Bila lagi tambah ni, lagi menambahkan kebosanan bagi mereka yang bosan. Tetapi bagi mereka yang pandai dan mereka yang aktif, mereka akan melihat ini merupakan satu peluang untuk kita nak membaiki benda-benda yang tersembunyi di sebalik dalam kehidupan kita ini sendiri. Banyaklah menyambungkan silaturahim utamanya. Telefon, kita boleh guna telefon. Kita boleh guna Zoom. Sekarang ni ada Zoom pula, ada app. Dipanggil dalam app kita ni, boleh mesyuarat berjumpa dalam 200 orang ke 100 orang. Saya dipahamkan demikian. Kita boleh berjumpa melalui WhatsApp. Kita boleh berjumpa dengan FaceTime dan sebagainya. Banyak amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Serta Al-Quran mula dijadikan seruling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila Al-Quran dimerdukan sahaja oleh sekelompok manusia dan menampilkan seorang itu membaca Al-Quranul Karim, padahal orang tersebut faham pun tidak terhadap Al-Quran. Baca tu geling kepala-kepala. Baca tu bukan main lagi bersemangat. Baca dalam keadaan merdu taranum dia. Tapi faham pelaksanaan hilang terhadap Al-Quran Karim. Maka Rasulullah kata bolehlah di saat demikian. Al-Hasan meriwayatkan bahawa Al-Hakim Ibnu Amr berkata, wahai penyakit ta'un, jemputlah aku bersama dengan kamu. Pernah disebut demikian. Bila Al-Hasan diriwayatkan Al-Hakam bin Amr berkata, bila datang penyakit ta'un, dia kata, wahai penyakit ta'un, jemputlah aku, matikanlah aku bersama dengan kamu. Kemudian ditanya pada dia, mengapa kamu berkata demikian? Orang tanya dia, mengapa kamu minta demikian? Padahal kamu telah dengarkan Rasulullah bersabda, tidak sepatutnya salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Kan ada kan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu harapkan kematian dalam hidup kamu. Lalu dia jawab, saya pernah mendengar apa yang telah kamu dengar itu, tetapi saya ingin segera mati kerana 6 sebab. Dia sebut, saya pernah dengar Rasulullah pernah sebut demikian. Rasulullah kata tak sepatut kalian mengharapkan kematian. Tapi Rasulullah kata dibenarkan apabila 6 sebab. Yang pertama diperjualbeli terhadap hukum ini. Hukum ni orang ada duit sikit dia boleh jual, dia boleh beli hukum. Tukar daripada haram menjadi halal. Tak sepatut jadi demikian. Dia pergi jumpa dengan ustaz, ustaz, saya ni bayar sekian-sekian pada ustaz. Cuma ustaz tolong bagi hukum sikit terhadap apa yang telah kami nak buat ni. Apa dia hukum dia? Dia jadi penasihat syariah dan sebagainya. Misal contoh, ustaz tolong pertahankan sikit, yang kami ni kami nak buat begini. Hujah dia ustaz kena pertahankan mengikut hujah dia. Diperjualbeli hukum di saat tersebut. Dia tak boleh jadi demikian. Halal bayyinun, al halal bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan haram tu ada yang syubhah dalam hidup kita. Tak boleh kita jual beli hukum tersebut, tak boleh demikian. Yang keduanya, kerana ramainya polis, kerana jenayah semakin banyak, pemerintahan yang dipegang oleh anak beranak. Rasulullah kata bila pemerintahan tu anak beranak dia, bapa Perdana Menteri, kemudian
anak dia timbalan dah ada menteri dia, anak-anak saudara dia, sepupu-sepupu dia, yang menyebabkan anak beranak je di kalangan mereka tersebut, kitaran. Bila pemerintahan di kalangan anak beranak ditumpahkan darah, berlakunya pertumpahan darah, saling bunuh membunuh, diputuskannya silaturrahim. Bila orang Islam tak rasa lagi persaudaraan Islam di kalangan orang Islam ni, serta ada golongan yang pada akhir zaman mendorong para pembaca Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran sebagai seruling-seruling saja. Ini di antara sebab-sebab. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, perkara demikian nak gambarkan pada kita, bila kita boleh mengharapkan fitnah kerana mengharapkan kematian kerana 6 sebab tersebut, mudah-mudahan Allah selamatkan pada kita daripada keadaan yang berlaku ini sendiri. Ini disebut Ibnu Abi Ad-Dunya, Al-Khatib dan Ibnu Asakir menceritakan bahawa Abu Bakrah Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, tidak ada nyawa yang keluar yang lebih aku sukai daripada nyawa aku ini. Tidak juga nyawa lalat yang sedang terbang ini. Pernah disebut demikian. Bila disebut sahabat tabi'in dia kata, aku ni tak adalah nyawa yang lebih paling aku suka saat ini kecuali nyawa aku sendiri keluar daripada jasad aku. Orang ramai pun hairan, lalu bertanya pada dia, tanya pada Ibnu Asakir yang cerita pada tentang Abu Bakr Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu ini. Orang ramai tanya pada dia, kenapa? Dia jawab, aku takut menjumpai satu zaman yang pada masa itu aku tidak mampu untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia kata, aku takut bila Allah panjang umur aku hidup satu zaman yang tak boleh tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bila amar ma'ruf nahi munkar ini tak boleh tertegak, lalu apa yang terbaik pada hari tersebut? Dalam hidup kita ni, apa yang terbaik dalam diri kita ni? Lalu Abu Hurairah berkata bahawa ada seorang yang berjalan melintasi dirinya. Lalu dia pun tanya, kamu nak ke mana? Dia jawab, ke pasar. Lebih lanjut Abu Hurairah mengatakan, seandainya kamu dapat membeli aku akan kematian, sebelum pulang tolong belikan aku kematian. Abu Hurairah sebut demikian. Kenapa? Kerana di antara sebab lagi naknya mati ni bila amar ma'ruf tak boleh terjadi, nahi munkar tak boleh terjadi dalam diri kita, mati lebih baik daripada kita hidup. Nak suruh orang buat baik pun tak boleh, semua dilarang. Nak buat baik pun orang larang, orang tegah, orang bunuh kita dan sebagainya. Ataupun kita cegah kemungkaran pun, orang kata yang mungkar tu ma'ruf, yang mungkar tu jadi baik, maka mati lebih baik daripada kita hidup di saat yang sedemikian rupa. Ini disebut dalam kitab. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pada malam yang baik ini pertemuan yang penuh dengan kebaikan, dan para hadirin sekalian boleh faham terhadap konsep di antara hidup yang panjang umur dan kemudian dalam keadaan yang kitanya hidup dalam keadaan yang suasana fitnah terjadi, kematian lebih baik daripada kehidupan yang membawa kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan pada malam yang baik ini. Saya cerita sikit dalam siri yang ketiga kita dalam membicarakan tentang siri-siri keperjalanan ke barzah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan 2 buah kitab ini. Satu kitab bagaimana untuk kematian, persiapan menjelang kematian. Satu lagi kitab bagaimana untuk menjadikan kematian kita husnul khatimah. Dalam masa yang sama juga kita sekarang ni para hadirin sekalian, kita telah buka temuduga kemasukan pelajar-pelajar baru, di mana kita buka peluang untuk mana-mana anak-anak kita yang ingin meneruskan pengajian di Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang sedang kita bangunkan ini. Tuan-tuan boleh hantar anak-anak tuan-tuan ke tempat yang sebegini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Yang lebih besar lagi, saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank inkan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan Alhamdulillah hari ni saya diberitahu bila kita bagi ni, tambah di Shah Alam ini, tak ada air pula.
berebut masing-masing. Ada yang menangis-nangis, datang ambil makanan, cium makanan, rasa seronoknya bila ada orang yang masih lagi menghargai. Dan alhamdulillah, setakat ni kita di Matan Center ni, kita agih-agihkan dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini, di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi, dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة